ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب رب يسر ولا تعسر رب تمم الخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Pengerusi EJK Surau, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama sekali kita rafaqkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ramai-ramai, dalam ribu-ribu, tapi kitalah yang Tuhan pilih. Jadi itulah petanda-tanda akhir zaman, antaranya tuan-tuan dalam merebut ketaatan, dalam merebut perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, benda tu tak ramai. Tetapi dalam melakukan perkara yang kadang-kadang melanggari syariah, kadang-kadang tak memberi apa-apa faedah, benda tu menjadi semakin ramai dan semakin mendapat perhatian. Kerana itulah Tuhan menyebut was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Surah Al-Waqi'ah. Baik tuan-tuan, Hasan Al-Basri satu hari dia ditanya oleh seorang murid yang datang pada dia, bertanya, wahai tuan guru, wahai syekh, apakah amalan yang boleh buatkan hati yang keras ini menjadi lembut? Macam mana nak lembutkan hati yang keras ini? Jadi ditanya Hasan Al-Basri. Lalu kata Hasan Al-Basri, nak melembutkan hati tak lain tak bukan hadirlah majlis-majlis zikrullah, hadirlah majlis-majlis ilmu, dan santunilah anak-anak yatim. Tuan-tuan, itu nasihat seorang imam yang hebat, yang besar, seorang imam yang hebat. Dia kata kalau nak kita nak, adik-adik yang belakang jaga-jaga jangan bising. Kalau kita nak lembutkan hati kita, kita kena datang majlis zikrullah. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita bertanya, kenapa susah nak menangis? Kenapa hatiku keras sangat? Kenapa bila bunyi azan aku tak berasa nak main masjid surau? Kenapa bila orang umum ada majlis ilmu rasa susah nak main? Kenapa bila buka TV ada program-program rancangan-rancangan ilmu aku susah nak dengar? Aku kira nak kalih nak tengok benda-benda hiburan. Kenapa bila kalih-kalih radio tengok bila bunyi ayat Al-Quran kita rasa nak kalih? Kenapa tuan-tuan? Itu tanda hati kita keras. Kenapa hati kita keras? Kerana kita selalu menjauhkan diri daripada majlis zikrullah. Kita berada malam ini tak lain tak bukan saya menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan mendengar saya menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan kedua-dua ini tak lain tak bukan kita nak jadikan hati kita ini sentiasa ingat Allah. Seorang ulama, dia kata apa? Dia cakap dekat kawan dia, ni Tuhan ingat kat aku, dia kata. Hebat tuan-tuan. Tuan-tuan berani tak kata kat orang, ni Tuhan sedang ingat kat aku ni? Kita tak berani cakap, tapi dia berani cakap dekat kawan dia, ni Tuhan sedang ingat kat aku. Mana kamu tahu Tuhan ingat kat kamu? Dia tanya. Kawan dia tanya, wahai syekh, mana kamu tahu Tuhan ingat kamu? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, fadhkuruni adhkurkum. Tuhan kata, ingatlah aku, nescaya aku ingat pada kamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok tuan-tuan, maknanya bila tuan-tuan ingat ke Allah, nescaya ingatlah Tuhan ingat pada kita waktu tu. Kerana tu tuan-tuan, kadang kita susah nak menangis. Susah nak menangis, air mata payah nak keluar. Setidak-tidaknya tuan-tuan, bila kita susah nak menangis, angkatlah tangan, tadah pada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kenapa aku susah nak menangis sangat? Menangislah kerana hati kita susah nak menangis. Bukanlah kita menangis kerana kita takut ke Allah. Hak tu tahap tinggi.
tahap mungkin kita tak sampai, tapi kita ni susah nak menangis. Setidak-tidak menangislah kerana kita susah nak menangis kerana takut ke Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Asal Basri. Apa kata Nabi? Ma min qutratin ahabbu ila Allah min qutratain. Qutratu dam'in fi sawadil lail wa qutratu damin fi sabilillah. Apa makna dia? Kata Nabi, tidak ada titisan yang paling Tuhan suka melainkan dua titisan ini. Titisan yang pertama, titisan air mata pada gelap malam. Dan titisan yang kedua, titisan darah fi sabilillah. Tuan-tuan, orang yang bangun pagi menangis kerana Allah Subhanahu Wa Taala, mata tu Tuhan suka. Menangis itu menangis Tuhan suka, dan orang ni orang yang Tuhan pilih, tuan-tuan. Kita menangislah kerana hati kita keras, tuan-tuan. Kenapa keras hatiku, ya Allah? Menangislah kerana itu setidaknya. Mudah-mudahan hati kita akan semakin lembut dan kita akan semakin ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik hadirin hadirat, kita teruskan kitab kita, kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Kau soal apa, tuan? Adab mempersiapkan diri untuk sembahyang, kan? Kita di situ, kan? Baik. Muka surat 76 kalau kita Jawi. Kalau kita Rumi saya tak tahu, tapi 72. Baik, 72. Adab-adab mempersiapkan diri untuk solat. Sebaiknya hendaklah engkau bersiap-siap untuk sembahyang zuhur sebelum gelincir matahari. Maka hendaklah engkau tidur qailullah. Nama dia qailullah. Tidur atau berehat-rehat sekejap sebelum gelincir matahari. Jikalau ada bagimu adat sembahyang tahajud atau berjaga malam untuk membuat kebaikan, kerana tidur sekejap sebelum gelincir matahari itu adalah sangat membantu engkau untuk berjaga di waktu malam. Baik tuan-tuan, qailullah menjadi sunat menurut Imam Ghazali apabila kita jenis orang jaga malam, orang tahajud. Umpama dia kata, orang yang nak puasa dia bangun sahur. Sahur tu untuk orang puasa. Qailullah ni sunatnya untuk orang yang nak bertahajud, kata Imam Ghazali. Tapi orang yang tak bertahajud, dia tak dituntut dan dia tak disunatkan untuk qailullah, kata Imam Ghazali. Pasal qailullah ni untuk nak kuatkan diri untuk bangun tahajud, kerana kesan dia cukup mendalam. Baik. Tuan-tuan, kita tengok dalam kita nak solat, tuan-tuan, seperti saya pernah kata sebelum ni, rumah kita penuh dengan kelengkapan. Bilik air dalam bilik rumah kita. Kereta kita laju. Semua masing-masing kita ada kenderaan, kita ada basikal, kita ada kereta, kita ada motosikal. Tapi tuan-tuan, apa yang menjadi fenomena kita di akhir zaman ini ialah ramainya orang datang solat, tak kisahlah solat zuhur, subuh, isyak, maghrib ataupun asar, semuanya datanglah keadaan lewat. Lajulah kereta macam mana pun, 2,500 cc, 3,000 cc, motor R1 ataupun R6, tak kisahlah, Harley Davidson. Belilah motor laju macam mana pun, jika tak diniatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, benda tu sia-sia. Kita jadi datang surau pun lewat, kita jadi mai sembahyang pun jadi lewat, kita bangun nak pergi surau pun lewat. Kita buat bilik air dalam rumah kita bukan sebab kita nak ibadat mudah, tapi kerana nak mudahkan kerja kita, itu sahaja. Kerana itulah tuan-tuan, kita tak boleh guna bilik air untuk kita bertahajud. Sedangkan zaman Nabi SAW, bilik air jauh 50 meter, 100 meter. Tetapi mereka mampu untuk kekalkan tahajud mereka. Bukan sekadar itu, mereka mampu untuk kekalkan wuduk mereka, tuan-tuan. Ini hebat. Kita bilik air dalam bilik rumah kita pun tak mampu kekalkan wuduk 24 jam, tak mampu. Dan kita tak mampu untuk kekalkan tahajud, tak mampu untuk kekalkan 5 waktu. Kenapa, tuan-tuan? Kerana kita bukan niat untuk Allah Subhanahu Wa Taala, niat untuk kesenangan diri kita sendiri. Hadirin hadirat, kita teruskan. Baik. Tetapi qailullah tanpa adat di waktu malam, ibadat di waktu malam, sama halnya dengan makan sahur tanpa puasa. Seperti yang saya kata tadi, tuan-tuan, maknanya tak ada guna. Apabila engkau tidur qailullah,
maka hendaklah engkau bangun sebelum gelincir matahari, kemudian terus engkau berwuduk dan pergi ke masjid dan sembahyang sunat tahiyatul masjid, dan engkau menantikan azan zuhur. Tuan-tuan, inilah yang Tuhan kata, nurun ala nur. Tuhan kata, bila kita nak buat satu kebaikan, dia akan beranak kebaikan yang lain, dia akan timbul kebaikan yang lain. Kita niat semata-mata kita nak datang solat zuhur, tetapi tengok tuan-tuan, kita datang awal. Datang awal, kita boleh sembahyang tahiyat masjid. Tahiyat masjid. Kita niat hanya nak buat solat zuhur sahaja, tapi kita ada buat solat tahiyat masjid. Tengok-tengok, lambat lagi masuk ni, 15 minit. Kita tengok Quran. Tak ada niat ambil Quran, tak ada niat mula-mula, tapi kita pegang Quran. Sempat baca satu muka. Kita tengok muazzin sedang azan. Kita dengar azan, pahala dapat lagi. Kita semayang qabliyah, pahala dapat lagi. Kita semayang zuhur, kita semayang ba'diyah. Tengok tuan-tuan, iktikaf nurun ala nur. Tuhan kata, kita niat satu kebaikan, dia akan buat kebaikan yang lain tuan-tuan. Cuma tuan-tuan, dalam kita nak lakukan ibadat qabliyah zuhur, sunat zuhur, solat zuhur, Nabi bersabda yang bermaksud, sesiapa yang solat qabliyah zuhur 4 rakaat, sesudah itu semayang ba'diyah zuhur 4 rakaat, Allah Ta'ala akan hindarkan dia daripada api neraka. Tuan-tuan, tuan-tuan bayangkan hadis Nabi, hadis sahih. Hanya 2 rakaat sebelum, 2 rakaat selepas. Tuan-tuan, agak-agak berapa minit? Agak-agak berapa minit, tuan? Saya ingat 4 rakaat tersebut sebelum dan 4 rakaat selepas tak sampai pun 10 minit, tak sampai 5 minit. Tak sampai 5 minit tuan-tuan, tawaran dia bebas daripada api neraka. Berapa ramai yang buat? Berapa ramai yang berebut untuk buat? Sebab tu Tuhan kata, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sehingga kamu yakin. Tapi berapa ramai yakin dengan tawaran Nabi SAW? 4 sebelum, 4 selepas, tawaran dia bebas daripada api neraka. Siapa nak buat? Tapi kita, kerana kurangnya yakin kita tuan-tuan, kurangnya ilmu kita, kurang takwa kita, menyebabkan kita buat indah tak indah. Tak kisah tawaran tersebut, kita buat tak tahu. Bukan sekadar itu, bahkan yang dengar azan sekalipun tak datang. Kenapa tuan-tuan? Tak yakin dengan pahala yang Tuhan nak bagi. Tengok tuan-tuan, inilah yang kita kata gelap mata hati kita, keras mata hati kita. Kenapa tuan-tuan? Kerana kita tak jinakkan hati kita dengan majlis zikrullah. Kita lagi bermajlis zikrullah. Karena itulah tuan-tuan. Baik, seterusnya. Dan apabila engkau mendengar panggilan adzan, maka engkau menjawab perkataan muazzin seperti cara yang telah diterangkan. Kemudian hendaklah engkau sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat dengan 2 kali salam atau sekali salam sahaja. Menurut Imam Syafi'i, dalam bab solat ni tuan-tuan, kata Imam Syafi'i, banyak salam lebih afdal. Maksudnya kalau kita buat 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat itu lebih afdal daripada kita buat 4 rakaat terus. Tuan-tuan, kerana itulah muazzin, tolong saya minta tolong muazzin. Muazzin, tolong jika kita azan zuhur, tolong jangan cepat-cepat kita nak iqamah untuk sembahyang zuhur. Tunggu dulu sehinggalah sahabat-sahabat kita para jemaah sempat solat 4 rakaat qabliyah. Lainlah yang datang lewat, nak buat 4 rakaat datanglah awal. Datang awal. Kerana di rumah kita ada motor, ada basikal, ada kereta yang laju, bilik air dalam rumah kita, semua kelengkapan dah ada. Kenapa kita tak boleh datang awal? Kita datang awal untuk solat 4 rakaat qabliyah. Tapi kalau yang dah lewat, tak payah tunggu. Yang dia lewat kerana dia memang sentiasa lewat. Sentiasa lewat. Tengok muka ni lewat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kalau hak datang awal tu dengar azan, muazzin tolong tunggu sehingga kita boleh habis 4 rakaat. Kerana ini tawaran Nabi SAW. Nabi sebut dalam hadis dia, dan supaya kita semua dapat dihindar daripada api neraka. Baik. Tuan-tuan, kata Ibnu Abbas, satu hari Ibnu Abbas ni sedang menangis bersama dengan Amru al-As. Tiba-tiba tanya sahabat Nabi, kenapa kamu menangis? Tanya sahabat kepada Ibnu Abbas, kenapa kamu menangis? Dia kata, aku dengar azan, dan ketika aku dengar azan, dia kata, aku rasa sesuatu yang orang lain tak tahu.
Dan jikalah mereka tahu apa yang terkandung dalam azan tersebut, kata Ibn Abbas, sudah pasti mereka tidak akan beristirahat di rumah dan mereka tidak akan tidur dan mereka akan segera ke masjid surau, kata Ibn Abbas. Lalu kata sahabat, kalau begitu wahai sepupu Nabi, beritahulah kami apa yang kamu tahu. Apa kata Ibn Abbas? Apabila Allah Subhanahu wa taala menyebut, bila muazzin menyebut Allahu akbar, Allahu akbar, muazzin sebut Allahu akbar, Allahu akbar, kata Ibn Abbas, seolah-olah dia beritahu pada kita, berhentilah wahai penyibuk dunia, berhentilah dan sambunglah azan. Berhentilah wahai penyibuk dunia dan sambunglah azan. Tuan-tuan tengok, itu yang Ibn Abbas dia nampak di sebalik azan tersebut. Bila orang panggil, orang sebut Allahu akbar, Allahu akbar, dia nampak berhentilah penyibuk dunia dan sambunglah azan. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang dengar azan tetapi masih pegang WhatsApp, masih pegang Facebook. Kita ada dalam kitab ni, kita cerita hari itu macam mana orang yang dengar azan sepatutnya, orang yang baca Al-Quran sekalipun dia dengar berhenti, dia kena dengar, dia kena sambung azan tersebut walaupun dia sedang baca Al-Quran. Sampai ke tahap tu, apatah lagi ini hanya WhatsApp, ini hanya Facebook, tetapi kita ni tuan-tuan begitu samsing dengan Tuhan. Sebab tu Tuhan kata, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Tuhan dah kata, kalaulah aku luaskan dunia, aku lapangkan dunia, aku bagi segala-galanya, Tuhan kata labaghaw fil ard, nescaya manusia akan samsing dengan aku. Tuhan kata, tengok tuan-tuan, orang sebut Allahu akbar, Allah akbar, kita samsing, tak sebut nama Allah balik. Kita tak sebut nama Allah balik, tak jawab salam, tak jawab bang, tak jawab azan. Kenapa tuan-tuan? Keras hati kita. Tengok tuan-tuan, kerana itulah kata Ibn Abbas, dia kata kalau mereka tahu, mereka tak akan duduk istirahat, tak akan tidur. Dan kata yang terakhir, Allahu akbar, Allahu akbar, yang terakhir masa azan, apa kata Ibn Abbas? Dia kata, wahai, dia kata orang-orang yang sedang sibuk, haramlah kamu sebelum buat kerja sebelum kamu solat. Seolah begitu dia kata, haram kamu daripada melakukan suatu kerja sebelum kamu solat. Maknanya tuan-tuan, tengok hari ni tuan-tuan, berapa ramai orang yang dengar azan tetapi selamba je main bola. Berapa ramai orang yang dengar azan, sedang kata Ibn Abbas, haram kamu buat suatu sebelum kamu solat, tapi kita hari ni selamba je main badminton, selamba je tuan-tuan depan TV, dengar azan tapi kita depan TV relax. Kita dengar azan, kita duduk depan, kawan kita duduk kedai, duduk maplay, duduk minum air. Tuan-tuan, siapa yang besar tuan-tuan? Siapa yang hati kita mengiktiraf yang paling besar? Sedangkan muazzin sebut Allahu akbar, Allahu akbar, siapa yang besar? Allah Maha besar, Allah Maha besar. Tetapi dalam hati kita, kita kata apa? Kawanku lagi besar, kawanku yang maha besar. Kenapa tuan-tuan? Karena ketika azan berkumandang, kita masih lagi di kedai-kedai mamak dan kita masih minum kopi tanpa kita menjawab azan dan tanpa kita bangun bingkas dan pergi ke surau masjid untuk solat. Bila Tuhan sebut, bila Allah akbar, Allah akbar, kita kata apa? Golfku lagi besar. Bukan Allah besar, golfku lagi besar. Kenapa? Karena bila muazzin sebut Allah akbar, aku masih lagi pukul bola golf. Kayu golf tu lagi besar. Bila muazzin sebut Allahu akbar, Allahu akbar, kawan-kawanku lagi besar, keretaku lagi besar, rumahku lagi besar, anak siku lagi besar, bisnesku lagi besar. Kalau tak masakan, aku tak sanggup tinggal semua tu untuk pergi menjawab azan daripada muazzin dan pergi untuk solat membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai orang yang sanggup besarkan Tuhan? Tak ramai tuan-tuan. Karena itulah tuan-tuan, hati kita keras. Hati kita keras. Baik. Dan adalah Rasulullah SAW memanjangkan sembahyang ini, dan baginda juga bersabda, inilah waktu dibukakan pintu-pintu langit, maka aku mahu supaya diangkatkan amalanku yang soleh pada ketika ini. Dan 4 rakaat sebelum zuhur, ini hukumnya sunat muakkadah dan disebutkan akan kelebihannya dalam sebuah hadis yang bermaksud, barang siapa yang mengerjakan dalam keadaan ia membaikkan akan rukuknya dan sujudnya, maka akan bersembahyang bersama dengannya 70,000 malaikat dan mereka memintakan ampun baginya sampai datang waktu malam. Tengok tuan-tuan, kita dengar yang ni tuan-tuan dalam satu hadis.
Kata Jibril jumpa Nabi SAW. Jibril kata, wahai Muhammad, sesiapa yang bersalawat padamu, ini tentang salawat, siapa yang salawat kepadamu, malaikat 70,000 malaikat akan turut salawat kepada kamu. Dan sesiapa yang disalawatkan oleh malaikat sebanyak 70,000 malaikat, nescaya orang ini akan tersenarai dalam orang yang dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, walaupun orang ni, tuan-tuan, orang bersalawat ni orang yang buat dosa. Kenapa, tuan-tuan? Buktinya. Apa yang berlaku? Ni saya nak kaitkan dengan bila malaikat meminta ampun. Bila malaikat minta ampun, salawat daripada malaikat, salawat kepada Allah, seperti Tuhan kata apa? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka mendapat salawat daripada Allah wa rahmah, muhtadun. Maknanya salawat ini bermaksud pengampunan. Bila malaikat bersalawat, itu maknanya minta pengampunan. Bila malaikat minta pengampunan, orang ni bakal ahli syurga. Kenapa, tuan-tuan? Saya nak balik pada sikit tentang Maulid Nabi sikit, tuan-tuan. Satu hari Sufyan Ats-Tsauri, dalam keadaan dia duk tawaf di Kaabah, tiba-tiba dia nampak seorang pemuda. Dikatakan ni cerita ni, tuan-tuan, terdapat dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Imam Las Samarkandi. Tuan-tuan boleh baca. Dia cerita, sebiji dia cerita. Dia kata apa? Aku dapati seorang pemuda yang setiap angkat kakinya, setiap langkahnya, dia akan sebut salat pada Nabi SAW. Setiap angkat kaki. Bukan maknanya jalan sikit salat, tak. Mana setiap angkat kaki. Satu angkat Allahumma salli. Satu angkat Allah. Tuan-tuan, nak habis 7 pusingan berapa lama, tuan-tuan bayangkan. Tetapi dia sanggup untuk salawat. Kenapa, tuan-tuan? Sufyan tanya dia, wahai pemuda, kenapakah, apa gerangan menyebabkan kamu ni sampai kamu tinggal tasbih, tahmid pada Allah Subhanahu Wa Taala? Tanya Sufyan Ats-Tsauri kepada pemuda ni. Dia kata, siapa kamu? Pemuda tanya balik Sufyan Ats-Tsauri, siapa kamu? Aku Sufyan Ats-Tsauri. Lalu kata muda kati, kalaulah bukan kamu orang yang hebat pada zaman ni, aku takkan cerita. Tapi sebab kamu Sufyan Ats-Tsauri, aku bercerita. Tengok, tuan-tuan. Lalu dia kata, satu hari dalam perjalanan aku menuju ke Mekah untuk tunai haji bersama ayahku, dan ayahku jatuh sakit. Satu malam ayahku berada di atas ribaan aku dan dia meninggal dunia. Tiba-tiba muka dia menjadi hitam. Muka ayahku menjadi hitam. Lalu aku tertidur dan aku termimpi. Aku mimpi berjumpa dengan seorang manusia yang rupa paras cukup elok, pakaian cukup menarik, dia kata. Lalu aku tengok dia datang berhampiran dengan jenazah ayahku dan dia sapu di muka ayahku. Tiba-tiba, tuan-tuan tahu apa yang jadi? Muka ayah dia menjadi putih berseri. Segera, kan, tiba-tiba. Lalu dia kata, wahai tuan, siapa geranganmu, wahai tuan? Yang menyebabkan sehingga ayahku ni daripada muka dia hitam sehingga jadi putih berseri. Siapa kamu? Kamu tak kenal aku? Tanya. Kamu tak kenal aku? Dia tanya. Akulah Muhammad bin Abdullah. Aku datang ke sini kerana ayahmu meminta bantuan daripada aku. Ayahmu, ketika dia hidup, dia seorang yang banyak buat dosa, orang yang lupa pada Allah, tapi dia tak pernah lupa salawat pada aku. Tengok, tuan-tuan, tak pernah lupa salawat pada Nabi SAW. Mulut dia sentiasa salawat pada aku, walaupun dia lah keadaan dia tak taat, tapi dia salawat dia ikhlas. Lalu aku beri syafaat pada dia. Tengok, tuan-tuan, maknanya apa, tuan-tuan? Orang yang salawat walaupun lah keadaan dosa, boleh jadi jika salawat banyak-banyak, dia berdosa, Tuhan akan ampun dosa dia kerana syafaat salawat Nabi SAW. Tengok, tuan-tuan, itu bab salawat. Baik, tuan-tuan, kita kembali pada kitab kita. Setelah itu, kerjakanlah sembahyang zuhur berjemaah, dan engkau kerjakan pula selepas itu sembahyang ba'diyah zuhur 2 rakaat, dan janganlah engkau sibuk selepas itu sehingga masuk waktu asar melainkan dengan belajar ilmu atau menolong orang lain atau membaca Al-Quran atau mencari sara hidup yang engkau gunakan untuk keperluan ibadatmu. Sebelum sembahyang asar hendaklah engkau kerjakan sunat qabliyah asar 4 rakaat,
dengan 2 kali salam atau sekali salam, dan sembahyang ini juga termasuk sembahyang sunat muakkadah, dan mengikut pendapat sebagian ulama 4 rakaat sunat qabliyah asar ini hanyalah sunat biasa, bukan sunat muakkadah. Maka telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu amran shalla qabla al-'asr arba'an, semoga Allah mencucuri rahmat pada seseorang yang sembahyang sunat qabliyah asar sebanyak 4 rakaat. Hadirat, solat ni tuan-tuan, itu daripada pagi. Daripada pagi lagi Nabi bersabda, kata Nabi, sesiapa yang solat qabliyah subuh 2 rakaat, lalu dia solat berjemaah subuh, kemudian dia beriktikaf di masjid, lalu sehingga terbitnya matahari, kemudian dia solat 2 rakaat, kata Nabi SAW, dia akan mendapat fadilat seperti fadilat umrah dan haji taman, kata Nabi SAW. Nabi sebut 3 kali. Tuan-tuan, tawaran yang cukup hebat. Orang tak mampu nak pergi Mekah, duit tak ada, nak buat umrah, buat haji, tapi Nabi cerita solat 2 rakaat sebelum subuh, solat subuh berjemaah, duduk iktikaf sampai terbit matahari, sembahyang 2 rakaat, sunat isyraq ataupun sunat duha, buat 2 rakaat, pahala dia seperti haji taman. Tengok tuan-tuan. Dan kata Nabi SAW, aku lebih suka daripada memerdekakan 4 orang hamba, dan aku duduk bersama orang yang zikrullah antara subuh sehingga terbit matahari. Maknanya apa tuan-tuan? Waktu tu kata Imam Abu Hanifah, waktu tu makruh kita bersembang, makruh bersembang, makruh bercakap. Begitu juga ketika asar sehingga dengan maghrib. Kemudian tu kita tengok dalam mazhab Hanafi, dia solat asar waktu pukul 5 lebih. Tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan pergi masjid India, dia akan azan asar setengah jam lebih lah selepas masuk asar hak sebenar, dan dia akan lewat, dia akan solat. Menurut Imam Abu Hanifah, kenapa dia melewatkan solat asar? Kerana selepas solat asar tak ada sunat. Bila tak ada sunat, rebuklah betul-betul peluang qabliyah tu buat betul-betul sebelum masuk waktu asar tu. Selepas masuk waktu asar hak sebenar tu, semayang banyak, semayang, baca Quran, iktikaf, duduk sehinggalah masuk hingga pukul 5.30 baru kita solat. Tengok tuan-tuan, itu dalam mazhab Hanafi, mereka lewat. Tapi jangan kita ambil gini tuan-tuan, kita ni Hanafi lewat, kita pun lewatlah. Kita lewat duduk di kedai makan, kita lewat kita main futsal pakai seluar pendek, kita lewat duk tengok TV, tu salah. Imam Hanifah dia cadang gitu kerana kita nak banyakkan ibadat sebelum masuk waktu maghrib. Gitu tuan-tuan, masuk Imam Abu Hanifah. Baik hadirin hadirat, kata Wahab bin Munabbih dalam bab solat, dia kata apa tuan-tuan? Dia kata tidak ada cara untuk kita nak dapat hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak lain tak bukan solatlah cara dia. Dan setelah terbukti orang dahulu musibah dia akan terhalang dengan cara solat, dan tak ada orang solat melainkan Allah Ta'ala akan hina daripada musibah. Tuan-tuan, hari ini kita tengok di mana kalau kita kajian yang telah dibuat di Malaysia, hanya 20% lebih sahaja yang solat, termasuk seluruh Malaysia, dan remaja yang solat 16% sahaja. Ni kajian yang dibuat. Jaga anak-anak tuan-tuan, jaga anak-anak. Solat ni cukup penting. 16% remaja, 20% lebih termasuk semua orang Malaysia tuan-tuan. Dan bila berlaku musibah, nah inilah dia tuan-tuan. Kerana tu tuan-tuan, bila tengok sahabat saya semalam hantar SMS, hantar WhatsApp, saya duk dengar isteri saya cerita WhatsApp ni, dengar cerita WhatsApp ni, kita nak percaya sangat pun kita tak berani. Pasal Tuhan kata in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, datang cerita daripada orang fasik, mana kita selidik dulu. Semalam sahabat saya sendiri, dia kata adik aku, dia kata daripada Penang, dia kata dah pergi konvoi, dia kata di sebuah masjid di Kelantan, duduk sana. Dia kata sungguh, dia kata Arif, dia kata sungguh, dia kata rupa-rupanya, dia kata selepas muazzin azan dan iqamah, hak duk di luar masjid tu ramai, hak sembahyang tak ramai. Tuan-tuan dengar tak cerita ni? Dengar, aku rasa ni kawan saya cerita sedikit saya, dia kata saya dengar bukan seorang dua, ramai cerita benda yang sama. Ni kita rakam ni, sekali orang Kelantan dengar, saya dah marah. Marah tak marah, kalau ini betul tuan-tuan, ubah sikap kita, ubah sikap kita.
Tu Tuhan nak tunjuk, Tuhan kata apa? Lina baluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami uji sebab nak tengok siapa hak baik amalan dia. Rupa-rupanya dalam Tuhan bagi musibah macam ni pun kamu masih belum baik amalan kamu. Duduk di masjid dah. Aku dah bawa kamu daripada rumah ke masjid dah. Pindah daripada rumah ke masjid dah. Tu pun tak nak sembahyang lagi. Sampai ke tahap tu degil kamu. Kerah hati kamu. Itu tuan-tuan. Kenapa? Kemungkinan dia tak pernah datang ke majlis zikrullah. Boleh jadi. Dia datang masjid dengar azan tak rasa apa. Tak rasa. Dia tengok Allahu Akbar, dia tak rasa Tuhan besar. Dia rasa lain lagi besar. Rumah dia lagi besar, kereta lagi besar. Dia rasa semua harta hak dia habis itu semua lagi besar. Bukan Tuhan besar. Tak nampak lagi duduk masjid pun tuan-tuan. Iyyadan billah. Tuan-tuan, kata Muhammad bin Sirin, dia kata, aku jika ditawarkan antara syurga dengan sunat 2 rakaat, aku akan pilih sunat 2 rakaat. Kenapa? Kerana sunat 2 rakaat itu akan membawa kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan syurga itu hanyalah untuk tempiasan nafsu semata-mata. Betul tuan-tuan? Betul. Orang yang nak syurga ni cuba tanya, dia nak apa? Hak dia gambarkan hak sonok-sonok. Tapi hak solat ni tuan-tuan, sebenarnya berapa ramai orang yang nak solat. Itu maksudnya dia kata aku pilih solat. Dan tuan-tuan, bila tengok dalam bab solat ni, kita perlu khusyuk dalam solat. Kenapa tuan-tuan? Khusyuk ni membawa kepada kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Sayyidina Ali satu hari, dia dalam keadaan dia nak dirikan solat, sahabat tengok, wahai Amirul Mukminin, wahai tuan, aku nampak muka kamu tiba-tiba berubah ketika nak solat. Kenapa begini? Kenapa sampai tahap muka nampak pucat, berubah macam ni? Lalu dia kata apa? Wahai tuan, dia kata, tidak ingatkah kamu ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberi amanah kepada langit, bumi, gunung ganang, dan mereka semua tak mahu untuk terima amanah tersebut. Lalu manusia terima amanah ini dan aku tak pasti adakah aku mampu untuk melakukan amanah ini dengan seterbaik yang mungkin. Tengok tuan-tuan, Tuhan bagi kita amanah solat, tapi ramai orang yang mampu lakukan solat dengan keadaan yang cukup baik, yang khusyuk, yang hati dia penuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah tuan-tuan, kata Nabi SAW pada sahabat, ala ukhbirukum aswa'an nas sariqatan. Nak tak aku tunjuk pada kamu manusia yang paling teruk sekali, paling jahat dalam mencuri? Kata sahabat, bala ya Rasulullah, kami nak ya Rasulullah. Kata Nabi, alladhi yasriqu min salatihi, iaitu siapa? Mereka yang curi dalam solat mereka. Kaifa yasriqu min salatihi ya Rasulullah? Macam mana mereka curi Rasulullah dalam solat? Rasulullah kata, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Mereka tak rokok dalam keadaan yang baik, mereka tak sujud dalam keadaan yang baik. Rokok, bangun, rokok, sujud, bangun, tapi tidak sampai hati mereka. Hati mereka rokok, subhanallahil azim wa bihamdih, tetapi mereka tak mengagungkan Allah. Sujud, subhanallahil a'la wa bihamdih, tetapi mereka tak nampak Allah tu tinggi, mereka nampak urusan dunia mereka lebih tinggi. Kerana tu kata pujangga Arab, naruhu wa narudu lihajatina wa hajatu man asha la tanqadi. Kita duk asyik duk pagi petang dengan urusan kita, urusan dunia kita. Kita duk lepas juta nak 2 juta, lepas 2 juta nak 3 juta, nak 1 bilion. Kata penjaga Arab, urusan orang hidup takkan habis. Sampai bila takkan habis, kita duk nak, kita duk nak sahaja tuan-tuan, tapi kita lupa pada matlamat besar kita ialah bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat, muslim-muslimat yang dirahmati sekalian. Karena itulah marilah kita sama-sama kita tengok bagaimana solat kita hari ini. Adakah kita sudah khusyuk betul-betul solat kita ataupun belum? Kalau tak khusyuk, khusyukkan diri kita supaya solat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Hasan, anak pada Sayyidina Ali, satu hari tuan-tuan, ketika dia nak ambil wuduk baru, dalam keadaan dia baru nak berwuduk, tiba-tiba orang nampak dia, wahai Sayyidina Hasan, wahai cucu Rasulullah, kenapa nampak muka kamu pucat sangat ni ketika berwuduk? Dia kata, aku takut nak berhadapan dengan seorang raja yang maha berkuasa. Dia kata, itu siapa dia tuan-tuan? Nak depan Allah Subhanahu Wa Taala, nak duduk depan Tuhan tu rasa cukup takut. Hatim Al-Asam, satu hari
dia terlepas solat jemaah. Tuan-tuan, terlepas solat jemaah. Tiba-tiba datang sahabat dia. Datang rumah, ketuk pintu. Ketuk, kung, ketuk pintu. Taziah ya Hatim. Taziah ya Hatim. Ucap taziah, kenapa? Kerana kamu terlepas solat jemaah. Dia kata apa? Penduduk Balkan ini, dia kata, penduduk kawasan ini, kalau aku mati anak, aku yakin pasti seluruh penduduk Balkan akan datang ucap takziah padaku. Tapi kamu ni lain, kamu ni pelik. Terima kasih kerana kamu datang takziah padaku. Dan aku, dia kata, aku ni lebih ringan perasaan aku jika aku mati seluruh puteri aku berbanding aku ni terlepas solat jemaah. Tengok tuan-tuan. Maknanya dia terlepas solat jemaah, lebih dia rasa teruk daripada matinya anak-anak dia. Dia rasa baik mati anak aku daripada aku terlepas solat jemaah. Sampai ke tahap tu. Kita ni tuan-tuan biasa relax relax berada, sambeleng lah, selamba. Terlepas solat jemaah relax, tak ada masalah apa. Bukan terlepas solat jemaah, terlepas solat, terlambat solat pun biasa. Kita qada. Sedangkan kata Nabi SAW, orang yang sengaja tinggal solat lalu dia qada solat tersebut, dia tetap akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala 80 tahun dalam api neraka. Dia mati Islam. Dia mati Islam, tetapi dia mati dalam keadaan dia tinggal satu solat, sebab tinggal sengaja, dia qada balik, dia tetap akan diazab 80 tahun. Tuan-tuan, satu hari di akhirat sama 1000 tahun di dunia. Tuan-tuan boleh kira, tengok kalau tuan-tuan mampu untuk bertahan dalam azab Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, ini cerita tentang solat. Karena itulah tuan-tuan, kita kena ambil berat tentang solat kita, solat jemaah. Solat jemaah ni tuan-tuan, kata guru kami, dia kata ibarat solat jemaah ni seperti sebuah sungai yang mengalir sungai tersebut dan dalamnya ada bangkai. Tak kisahlah bangkai babi ke, bangkai rimau ke, bangkai lembu ke, tak kisah. Dalam sungai tersebut ada bangkai. Tuan-tuan, boleh tak kita ambil air semayang dalam sungai tersebut? Ada bangkai, air lalu. Boleh ambil semayang tak? Boleh jawapan dia. Kerana apa? Kerana air-air yang lain mampu untuk membersihkan satu sama lain. Kata kami, itulah ibarat solat jemaah. Itulah ibarat solat jemaah. Kamu tak mampu untuk khusyuk seorang, dan kamu tak mungkin dapat pahala 100% kalau solat seorang. Tetapi dengan solat jemaah, kita walaupun hanya 2 orang sahaja, kita dengan imam sahaja, tetapi kelebihan dia seperti air sungai yang mengalir, dalam dia ada najis, ada bangkai lembu. Solat tadi tetap Tuhan terima kerana jemaah, para jemaah, dia mampu untuk mensucikan jemaah-jemaah yang lain, mampu untuk menampung pahala solat kawan yang lain. Itu kelebihan dia tuan-tuan. Berapa ramai orang sanggup rebut yang tu. Kenapa tak sanggup rebut? Kerana hati kita keras. Hati kita tak nak terima, hati kita rasa cukup pahala kita hari ni, satu pun cukup. Sedangkan kita tuan-tuan, bila cerita tentang gaji nak besar, bila cerita tentang pahala nak kecil. Cerita tentang solat, pahala dia 27 jemaah, cerita tentang solat seorang 21, tapi kita tak nak. Kenapa tuan-tuan? Hati kita keras, hati kita tak nampak pahala yang Tuhan tawarkan pada kita. Baik hadirin hadirat, sebelum saya berhenti, saya nak sebut sikit tentang Maulid Nabi lah. Saya ambil masa 10 minit tuan-tuan. Tuan-tuan mengantuk ke tak mengantuk, terpulang tuan-tuan. Sebab saya rasa saya tidak beradab dengan Nabi SAW. Di ketika bulan kehadiran Nabi SAW, saya tak cerita, tak sebut tentang nama dia. Saya nak sebut juga tentang nama dia, walaupun saya tidak dipanggil secara khusus, tapi saya nak cerita juga, mudah-mudahan dengan sedikit 10 minit terlebih masa isyak kita ni ataupun 10 minit, mungkin kerana itu kita dapat syafaat pada Nabi SAW. Saya harapkan begitu. Baik. Kita tengok tuan-tuan, Nabi menyebut, Allah menyebut, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Dengar tuan-tuan, dengar baik-baik. Mudah-mudahan kita timbul rasa cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia apa tuan-tuan? Telah datang seorang rasul pada kamu, di kalangan kamu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Dia rasa begitu susah
rasa susah kamu tu, Nabi rasa susah. Harisun alaikum bil mu'minin. Nabi rasa nak buat sesuatu yang terbaik untuk kalangan mukmin. Hajat nak sampaikan, Nabi nak buat sungguh-sungguh pada kalangan mukmin. Harisun alaikum, Raufur Rahim. Raufur Rahim ni tuan-tuan adalah nama ataupun sifat nama Allah yang Tuhan pinjamkan kepada Nabi SAW. Tuan-tuan tengok. Kata Ibn Abbas, dia kata, Samahu bismain min asma'ihi. Allah Ta'ala telah menamakan Nabi dengan dua daripada nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok tuan-tuan, mana ada manusia lain, mana ada Nabi lain yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengkhususkan dengan nama dia. Hanya Nabi SAW. Tengok tuan-tuan, hebat tak hebat Nabi kita tuan-tuan. Allah Ta'ala pinjamkan Rauf, Allah Ta'ala pinjamkan Rahim, diberi pada Nabi SAW. Kerana Nabi begitu kasih pada para umat dia. Tuan-tuan, saya tengoklah Quran. Tuhan tak pernah menyebut nama Nabi secara direct untuk memanggil ya Muhammad. Tak pernah tuan-tuan. Macam kita panggil nak kita Mat, ataupun wahai Aminah, wahai Sofi. Tuhan tak pernah panggil Nabi secara direct. Tapi Nabi lain tuan-tuan, Tuhan sebut ya Musa, ya Isa. Tuhan sebut secara direct. Tapi Nabi Muhammad SAW, Tuhan tak sebut direct. Tuhan sebut ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Tuhan lapik cakap dengan Nabi SAW. Kita hari ni tuan-tuan tak berlapik. Kita hari ni nak solat pun tak nak. Tengok tuan-tuan, Allah gitu lapik nak cakap dengan Nabi. Kenapa? Kerana Nabi ni orang yang cukup istimewa, yang tak ada pada kita. Nabi SAW, dia kasih pada kita, dia berhijrah. Sayyidina Abu Bakar turut hijrah. Kata ulama, ketika berlakunya hijrah digambarkan dalam sebuah kitab. Kata ulama, kalaulah pasir-pasir, kalaulah batu-batu dapat merakamkan perasaan cinta Abu Bakar pada Nabi SAW, nescaya batu-batu dan pasir-pasir akan merakamkan, akan berkata betapa cintanya Abu Bakar pada Nabi SAW. Abu Bakar tuan-tuan, satu hari ketika Islam baru mencecah 39 orang, dia jumpa dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk aku nak cerita Islam secara terang-terangan. Izinkan aku ya Rasulullah. Jangan Bakar, jangan. Bahaya, jangan. Tunggu dulu. Kita baru ada 39 orang. Lalu Abu Bakar minta juga, bolehlah Rasulullah. Jangan. Boleh Rasulullah. Teruskan, tak apa. Lalu Rasulullah SAW izinkan Sayyidina Abu Bakar untuk Sayyidina Abu Bakar cerita Islam. Lalu Sayyidina Abu Bakar pergi ke depan Kaabah, Masjidil Haram, isytiharkan, ajak orang, kami orang Islam, ajak kamu semua jom masuk Islam. Kami sembah Tuhan Allah Rabbul Alamin, kami tak sembah Lata, Uzza dan apa yang kamu sembah sekarang. Lalu tuan-tuan, apa berlaku tuan-tuan? Apa terjadi? Sayyidina Abu Bakar ditangkap, dipukul, ditabuh, orang Kedah kata dirimbuk, dipukul sehingga apa tuan-tuan? Sehingga dikatakan orang yang lihat Abu Bakar tak kenal dia. Tak kenal dia. Dikatakan Sayyidina Abu Bakar ni boleh jadi matilah. Tengok pada keadaan fizikal dia ni akan matilah. Kata kaum kerabat dia Bani Tamim, kalau matinya Abu Bakar, kami akan isytiharkan perang dengan kamu. Tengok tuan-tuan, masa tu Bani Tamim tak Islam lagi, tetapi atas dasar perkauman. Bani Tamim tadi, kami nak bunuh orang, bunuh Bakar. Sampai tahap tu. Lalu Sayyidina Abu Bakar dipanggil, dipapah dan diusung balik ke rumah dia. Lalu tuan-tuan tahu, selepas sedarnya Abu Bakar berada pingsan dia, apakah perkataan pertama yang terbit daripada kalimah mulut Sayyidina Abu Bakar yang mulia itu, manusia yang paling sayang pada Nabi SAW? Apa yang terbit tuan-tuan? Bagaimana keadaan Rasulullah? Itu kata pertama yang dia keluar. Dia tak kisah dia macam mana aku ni tak makan lagi ni, aku ni muka aku kira, tak tanya. Dia tanya bagaimana Rasulullah. Lalu mak dia kata, kawan dia kata apa? Kamu macam ni teruk pun tanya tentang Rasulullah lagi. Ambillah berat tentang kamu. Bagaimana Rasulullah? Mak dia masak bubur, datangkan kepada dia. Mak dia belum Islam lagi. Dia kata, ibu, aku takkan makan
selagi aku tak tahu bagaimana keadaan Rasulullah kekasihku. Lalu mak dia pun tengok susah macam ni, sedih dengan keadaan anak gini. Dia hantar anak sahabat-sahabat dia, dah hantar orang lain untuk jumpa dengan Rasulullah, pergi tengok keadaan macam mana Rasulullah. Lalu tengok Rasulullah keadaan baik, datang jumpa balik, jumpa Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, Rasulullah lah keadaan baik. Barulah dia sonok dan dia boleh makan, tuan-tuan. Itu tuan-tuan, hadirin hadirat, apa yang kita buat hari ini tak lain tak bukan kita buat malam kemarin majlis maulid. Itu tanda kasih sayang kita. Usaha sikit kita nak banding dengan Nabi dan para sahabat, tuan-tuan. Sahabat sayang kat Nabi, usaha cukup besar, cukup hebat, sehingga akan sanggup korban nyawa. Tapi kita hari ini sekadar kita buat itu hanya usaha kecil, tetapi itu yang kita mampu buat. Tak lain tak bukan juga tanda sayang kita kepada Rasulullah SAW. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, dia kata apa? Ketika Nabi dilahirkan, seluruh alam bergembira. Syekh Mutawalli, tuan-tuan, meninggal tahun 98. Saya belajar di Mesir, ada sahabat saya di belakang sana, Ustaz Azhari, Ustaz sahabat saya belakang sana, Ustaz Amdi. Kami sempat dengan Syekh Mutawalli Sya'rawi. Apa kata Syekh Mutawalli Sya'rawi? Dia kata seluruh alam bergembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Burung bergembira, ikan di lautan bergembira, semua bergembira, tumbuh-tumbuhan bergembira. Wahai manusia, izinkanlah kami untuk bergembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buat maulid hari ini, tuan-tuan, nak bergembira. Karena itu, tuan-tuan, kata sejarah, orang pertama yang mengadakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Gubernur Irbil di Iraq, iaitu Abu Sa'id Al-Kakburi. Dialah orang pertama yang buat maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman perintahan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan dikatakan, tidak melampau dikatakan, sebenarnya yang memberi idea untuk diadakan maulid ini ialah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sendiri. Dan minta orang buat maulid, kenapa, tuan-tuan? Tak lain tak bukan untuk naikkan semangat pejuang-pejuang Islam ketika menentang tentera salib ketika itu. Dan tuan-tuan tahu, tuan-tuan, apa berlaku selepas didendangkan, selepas disambut maulid Nabi. Para pejuang Islam waktu tu rasa begitu semangat sebab teringat dekat Nabi, teringat perjuangan sahabat. Dan tuan-tuan tahu, Islam menang, dapat menebus dan dapat menawan Palestin. Tengok, tuan-tuan, itu akibat orang yang sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sari Sakoti, orang yang datang pada majlis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang datang pada maulid Nabi. Sari Sakoti ni seorang wali, seorang sufi besar. Dia kata apa? Orang ini akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan orang ini akan ditawarkan salah satu kebun daripada kebun-kebun syurga. Orang yang datang. Kenapa? Kerana orang ini tak lain tak bukan, dia datang bukannya semata-mata nak makan, bukan semata-mata dia datang untuk nak berseronok, tidak. Tetapi tak lain tak bukan, sudah pasti dalam hati dia ada tanda sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab sayang tadi, dia akan dianugerahkan kebun daripada kebun-kebun syurga. Kata Imam Jalaluddin Sayuti, seorang imam besar, muhaddis, orang yang alim, cukup hebat, tuan-tuan. Apa dia kata? Orang yang buat majlis maulid di rumah dia, orang yang buat majlis maulid di rumah dia, orang ini rumah dia, kaum kerabat dia, ahli keluarga dia akan terhindar pada musibah-musibah yang besar, penyakit-penyakit yang teruk, kecurian, gangguan-gangguan daripada manusia, dan benda-benda musibah yang pelik-pelik dia akan terhindar. Dan dia lanjutkan lagi, dia kata orang ini akan dapat rahmat, berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, boleh buatlah ni sementara nak habis bulan ni, tuan-tuan buatlah Malaysia rumah ni, panggil saya lah, kambing. Kalau bagi saya. Baik, maknanya buat. Maknanya orang yang buat maulid rumah dia, buatlah sikit, panggil kurma pun cukup lah, buat kurma. Tetapi yang paling penting, sebut nama Nabi dalam rumah dia. Orang ni rumah dia susah nak dapat musibah. Kata Imam Besar Sayuti. Tengok, tuan-tuan. Sebab itulah orang yang solat pada Nabi SAW, walaupun dia solawat sepanjang hari dia akan mendapat petunjuk, dia akan dapat sesuatu yang cukup baik keberkatan hidup dia. Orang kata gini, apa solawat banyak-banyak sangat sampai hilangnya agung Allah Subhanahu wa taala? Ada kata gitu tak? Sampai hilangnya kita nak agungkan Allah Subhanahu wa taala. Biarlah orang tu hak kata tu profesor ke, doktor PhD 18 kali ke, tak kisah, tuan-tuan.
Sebab buktinya hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni daripada Ubay bin Ka'ab. Baik. Dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni orang yang suka solat padamu. Aku ingat kat kamu, aku suka solat pada kamu, ya Rasulullah. Lalu berapa kali aku nak solat pada kamu ni? Satu hari berapa kali? Kata Rasulullah, terserah. Lagi banyak lagi bagus, kata Rasulullah. Lalu dia kata, kalau gitu ya Rasulullah, boleh tak aku salawat 1/4? Rasulullah kata, terserah. Lagi banyak lagi bagus. Kalau gitu Rasulullah, boleh tak aku salawat 1/2? Terserah pada kamu, lagi banyak lagi bagus. Kalau gitu ya Rasulullah, boleh tak aku salawat 2/3? Terserah pada kamu, lagi banyak lagi bagus. Kalau gitu ya Rasulullah, aku akan solat pada kamu seluruh hidup aku, termasuk doa pun aku akan doa dengan solat pada kamu ya Rasulullah. Makna dalam doa tadi tak doa, tapi doa dengan sebut Allahumma shalli ala Muhammad. Allah, gitu tuan-tuan. Dah sebut. Lalu kata Rasulullah, kalau benar gitu, kamu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan dunia dan akhirat kamu, dan dosamu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok tuan-tuan. Ini bukti hadis. Orang hak kata tu dia tak baca hadis, dan dia tak belajar hadis, dan dia tak belajar habis. Sebab apa? Sebab dia kritik orang yang menyambut Nabi, buat qasidah sana sini sehingga orang lupa nak agung Allah. Tidak. Tuan-tuan tengok. Orang yang bukan Islam, Yahudi, Kristian, dia sebut tak Tuhan? Dia sebut. Kalau tak, depa tak nak buat nama kalimah Allah dalam Bible depa, tak ada. Dia sebut. Kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, tuan-tuan jumpa dengan orang Kristian, dia sebut insya-Allah, tak ada masalah. Tapi dia percaya dekat Allah, dia percaya dekat Nabi tak? Dia tak percaya. Dia sebut insya-Allah. Dia sebut nama Allah. Tetapi tuan-tuan, sebab tu orang sebut nama Allah belum tentu dia kasih pada Nabi. Tapi orang yang sebut nama Nabi, salawat pada Nabi, dalam salawat ada nama Allah tak tuan-tuan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ada. Tuan-tuan sebut subhanallah, belum tentu tuan-tuan kasih pada Nabi. Tapi tuan-tuan sebut Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan sebut Allah dulu. Tengok tuan-tuan, mana bukti orang kata kita buat maulid Nabi, kita tak kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Tuan-tuan, kita tengok ini tuan-tuan, ini hujah kita, dan kata pada mereka, kamu sebenarnya yang tak kasih pada Allah, kamu yang tak kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, saya ingat untuk malam ni sampai sini dulu. Mudah-mudahan kita dapat apa yang dikongsikan, dapat kebaikan, keberkatan. Dan sedikit waktu ini tuan-tuan, lebih kurang kita dah lebih waktu 14 minit. Kemungkinan 14 minit inilah yang menjadi syafaat kepada kita bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tuan-tuan, korban sikit masa 14 minit ini, boleh jadi ini Tuhan kira kebaikan untuk kita. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.